Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Abi Azri untuk kita berkongsi tentang sains. InsyaAllah kita akan mengupas satu persatu topik sains pada sesi kali ini. Jom saksikan video-video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Abi semua? Abi harapkan kamu dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. InsyaAllah, pada sesi kali ini kita akan belajar tentang tajuk tumbuhan Sains Tahun 2. Abi harapkan kamu semua sudah bersedia. Sekiranya kamu semua sudah bersedia, kamu boleh buka buku teks kamu muka surat 49 unit 5 tumbuh-tumbuhan, atau boleh rujuk juga nota yang Abi berikan kepada kamu sebagai rujukan sepanjang proses pembelajaran kita pada sesi kali ini. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita lihat dulu objektif pembelajaran kita. InsyaAllah, di akhir pembelajaran ini, kita akan dapat yang pertama, mengetahui kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada haiwan dan manusia. Yang kedua, mengenal pasti keperluan asas biji benih bercambar. Yang ketiga, mengetahui perubahan yang berlaku ketika pembesaran tumbuh-tumbuhan. Dan yang keempat, mengenal pasti urutan pembesaran tumbuh-tumbuhan. InsyaAllah, kita cuba akan capai keempat-empat objektif pada sesi kali ini. Di bawah topik tumbuh-tumbuhan ada 4 subtopik yang kita akan bincangkan sebentar sahaja lagi. Subtopik yang pertama ialah kepentingan tumbuhan. Subtopik yang kedua, keperluan asas biji benih bertambah. Subtopik yang ketiga, perubahan ketika pembesaran tumbuhan. Dan subtopik yang keempat, urutan pembesaran tumbuhan. InsyaAllah keempat-empat subtopik ini kita akan kupas satu persatu sebentar saja lagi. Jadi, Abi harapkan kamu semua jangan ke mana-mana dan bersedia, InsyaAllah. Baiklah anak-anak Abi sekalian, kita pergi kepada subtopik yang pertama, kepentingan tumbuh-tumbuhan. Apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada kita sebagai manusia? Siapa tahu? Baiklah, untuk mengetahui kepentingan tumbuhan kepada kita, mari kita lihat situasi berikut. Situasi yang pertama. Cip cip, cip cip. Kita beruntung kerana tumbuh-tumbuhan di sini sentiasa tumbuh semula. Bolehlah kita sentiasa mendapatkan makanan. Dalam situasi yang pertama, haiwan-haiwan tersebut menyatakan mereka sangat-sangat beruntung dengan kehadiran tumbuh-tumbuhan di sana. Jadi apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada haiwan tersebut? Kita lihat pula situasi yang kedua. Alamak, habitat kita di sini telah musnah. Nasib baiklah pokok-pokok di hutan sebelah masih ada dan sentiasa tumbuh. Dapatlah kita berlindung di sana pula. Dalam situasi yang kedua, kita dapat lihat haiwan-haiwan tersebut sedih apabila tempat tinggal mereka musnah. Jadi apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada mereka untuk situasi yang kedua? Kita lihat pula situasi yang ketiga. Wah, segarnya udara di sini, ayah. Tentulah. Saya dan kawan-kawan saya sentiasa ada untuk membekalkan oksigen kepada kamu. Itu adalah tugas saya. Dekat situasi 3, kita dapat lihat kepentingan tumbuhan kepada manusia. Jadi anak-anak Abi sekalian, terdapat 3 situasi yang Abi kongsikan dengan kamu. Dan setiap situasi tersebut memberikan satu perkara penting ataupun satu kepentingan kepada kehidupan kita. Jadi mari kita lihat satu persatu kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada kita. Kita lihat situasi yang pertama. Apakah kepentingannya kepada kita? Betul. Tumbuh-tumbuhan merupakan sumber makanan baik kepada manusia ataupun haiwan. Kita lihat situasi yang kedua.
situasi di mana pokok-pokok di hutan ditebang. Apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan tersebut kepada haiwan? Betul. Kepentingan tumbuh-tumbuhan tersebut kepada haiwan ialah menjadi tempat habitat haiwan-haiwan tersebut. Maksud habitat di sini ialah tempat perlindungan bagi haiwan-haiwan tersebut. Kita lihat situasi yang ketiga. Apakah kepentingan pokok ataupun tumbuh-tumbuhan kepada manusia? Betul, udara ataupun oksigen. Udara yang segar membekalkan oksigen kepada manusia, di mana manusia memerlukan oksigen untuk terus hidup. Jadi di sini jelas bahawa kepentingan tumbuh-tumbuhan sangat penting dalam kehidupan manusia dan juga haiwan. Jadi sebagai manusia kita perlulah menghargai tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekeliling kita, insya-Allah. Alhamdulillah, selesai sudah subtopik yang pertama tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia ataupun haiwan. Sekarang kita pergi pula kepada subtopik yang kedua, keperluan asas biji benih bercambah. Apakah keperluan asas bagi biji benih untuk bercambah? Ini kita saksikan gambar ini. Bilalah biji benih ni nak bercambah? Saya ialah biji benih. Saya hanya akan bercambah apabila terdapat semua keperluan asas yang diperlukan. Saya perlukan air dan udara untuk bercambah. Saya juga perlukan suhu yang sesuai. Saya lebih selesa diletakkan di sini. Beberapa hari kemudian, saya sudah bercambah. Lihat situasi di mana biji benih itu bercambah. Cuba kamu berikan apakah keperluan asas bagi biji benih tersebut berdasarkan dialog yang disampaikan oleh biji benih tersebut. Betul. Keperluan asas bagi biji benih ada 3. Yang pertama air, yang kedua suhu yang sesuai dan yang ketiga ialah udara. Jadi ketiga-tiga keperluan asas ni penting kepada biji benih untuk bercambah. Selesai sudah subtopik yang pertama dan yang kedua. Kita beralih pula kepada subtopik yang ketiga, iaitu perubahan ketika pembesaran tumbuhan. Terdapat beberapa perubahan yang berlaku ketika tumbuhan itu membesar. Mari kita saksikan video ini sebagai rujukan kamu. Jom. Sebatang pokok bunga matahari anggun berdiri. Berlalu masa, hidup sendiri. Hilang kelopak, penyeri diri. Bertabur biji benih ke tanah, ditelan bumi. Seminggu berlalu, tumbuh 3 benih dari tanah yang dicongkil. Terletak kulit biji di kepala, umpama topi kecil. 2 hari berlalu, berkata satu benih kepada yang lain, "Lihatlah saya yang sedang membesar." Saya juga, teriak yang lain. 4 hari berlalu, berkata satu benih kepada yang lain, "Lihatlah awak, tumbuh daun yang banyak." Awak juga, teriak yang lain. Ada sehelai daun tumbuh pada pucuk awak. Benih-benih terus berkembang. 8 hari berlalu, benih pertama meminta daunnya dibilang. "Daun awak ada 3, jawab mereka. "Awak ada 4, balas benih pertama. "Saya ada 5, seluruh benih ketiga. "Saya rasa kita sudah menjadi pokok dan bukan benih lagi." Setelah kamu melihat video tadi, apakah perubahan yang berlaku kepada tumbuhan tersebut? Siapa boleh berikan kepada Abi jawapan yang betul dan tepat? Baiklah, mari kita lihat satu persatu perubahan yang berlaku kepada tumbuhan tersebut. Bermula daripada biji benih,
menjadi anak pokok sehinggalah menjadi pokok dewasa. Apakah bentuk-bentuk perubahan yang berlaku kepada biji benih tersebut? Mari kita lihat satu persatu. Ketika di biji benih, dia akan bercambah menjadi biji benih yang bercambah. Nampak? Terdapat batang dan daun yang sehelai. Kemudian menjadi anak pokok. Bilangan daun-daunnya juga bertambah. Kemudian menjadi anak pokok yang lebih besar. Batangnya semakin besar, bilangan daunnya juga semakin bertambah. Kemudian menjadi anak pokok yang lebih besar. Pokok menjadi tinggi. Bilangan daun semakin bertambah. Saiz daun juga semakin bertambah. Dan juga lilitan batang mula kelihatan. Dan yang terakhir, pokok menjadi semakin membesar, menjadi pokok dewasa yang mempunyai bilangan daun yang lebih banyak, ketinggian yang lebih tinggi, saiz daun yang lebih besar dan juga lilitan batang lebih banyak. Jadi begitulah serba sedikit tentang perubahan yang berlaku kepada biji benih tersebut. Jadi persoalannya sekarang ialah apakah perubahan yang berlaku? Mari kita lihat satu persatu. Perubahan-perubahan yang berlaku kepada biji benih tersebut sehinggalah menjadi pokok dewasa. Yang pertama ialah bilangan daun. Bilangan daun bertambah daripada bilangan yang kecil ataupun sedikit menjadi bilangan yang banyak. Kemudian saiz daun, daripada saiz daun yang kecil menjadi saiz daun yang lebih besar. Ketinggian pokok bertambah daripada ketinggian yang rendah menjadi yang lebih tinggi. Seperti juga lilitan batang. Jadi berikut adalah empat perubahan yang berlaku daripada proses tumbesaran tumbuh-tumbuhan dari anak pokok ataupun daripada biji benih, anak pokok sehinggalah menjadi pokok dewasa. Abi harapkan kamu faham dan dapat menguasai keempat-empat perubahan yang berlaku kepada anak pokok tersebut. Anak-anak Abi sekalian, kita pergi kepada subtopik yang keempat, iaitu urutan tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Mari kita lihat gambar rajah ini. Gambar rajah ini diambil di halaman 54 muka surat di dalam buku teks kamu. Kamu boleh lihat dengan jelas di dalam buku teks kamu muka surat 54. Anak benih akan mengalami satu urutan tumbesaran. Urutan ini dinamakan peringkat tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Mari kita ke kebun Pak Ali untuk memerhatikan berbagai peringkat tumbesaran pokok tomato. Di kebun Pak Ali terdapat anak pokok, pokok berbunga, pokok berbuah, biji benih bercambah dan juga biji benih. Adakah Pak Ali menanam jenis pokok yang berbeza? Tentu sekali tidak. Pokok-pokok ini melalui perubahan ketika peringkat tumbesarannya. Sekarang kita perlu kenal pasti apakah urutan tumbesaran pokok-pokok ini. Di manakah ianya bermula sehingga menjadi pokok yang berbuah. Mari kita lihat satu persatu perubahan di kebun Pak Ali. Berikut adalah peringkat tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Di urutan yang pertama, biji benih. Biji benih akan disemai di dalam beg plastik yang berwarna hitam. Lalu, biji benih bercambah di peringkat ataupun urutan yang kedua. Kemudian, biji benih akan bercambah lebih lagi. Tumbuh pula daun-daun dan batangnya semakin tinggi. Di peringkat ini, ia telah menjadi anak pokok. Setelah di peringkat anak pokok, ia akan mula mengeluarkan bunga-bunga. Di peringkat ini, bilangan daun semakin bertambah, batangnya semakin tinggi dan juga bunga sudah mula tumbuh. Di peringkat ini, anak pokok itu akan dimasukkan ke dalam pasu bunga. Jadi di peringkat ini kita namakan peringkat pokok berbunga. Setelah di peringkat pokok berbunga, dia akan pergi kepada peringkat yang terakhir, iaitu peringkat pokok berbuah, di mana buah-buah akan mula keluar daripada bunga-bunga yang dihasilkan. Batangnya semakin tinggi, daunnya kalau kamu dapat lihat di situ semakin lebar dan besar. Itulah urutan
peringkat pembesaran tumbuh-tumbuhan daripada biji benih bercambah, anak pokok, pokok berbunga dan akhir sekali menjadi pokok yang berbuah. Mari kita susun peringkat pembesaran pokok tomato mengikut urutan. Seperti Abi maklumkan tadi, yang pertama biji benih, yang kedua biji benih bercambah, yang ketiga anak pokok, yang keempat pokok berbunga dan yang terakhir ialah pokok berbuah. Jadi, Abi harapkan kamu semua faham dan tahu urutan peringkat pembesaran tumbuh-tumbuhan ini. Pembesaran pokok ataupun tumbuh-tumbuhan ini sama juga seperti manusia yang bermula daripada kecil sehinggalah dewasa. Cuma perbezaannya ialah sekiranya pokok-pokok ini ataupun tumbuh-tumbuhan ini mendapat keperluan asasnya yang mencukupi, insya-Allah dia akan tumbuh sehingga menjadi pokok yang berbuah. Alhamdulillah, selesai sudah tajuk kita pada hari ini. Setiap subtopik telah kita bincangkan, telah kita huraikan bersama-sama. Jadi, Abi tinggalkan kamu dengan sedikit latihan kendiri untuk kamu selesaikan dengan sempurna. Seperti biasa, Abi ingatkan kamu supaya buat ulang kaji terlebih dahulu. Rujuk semula nota yang Abi beri, ataupun rujuk semula buku teks kamu, ataupun rujuk semula video ini untuk pastikan kefahaman kamu tentang tajuk pada sesi kali ini. InsyaAllah selesai kamu buat ulang kaji, barulah kamu boleh jawab soalan latihan-latihan yang diberikan. Mudah-mudahan latihan ini menjadi pengukuhan untuk tajuk kita pada hari ini. Abi kira kadar itu saja untuk sesi kali ini. Abi harapkan apa yang Abi kongsikan ini bermanfaat kepada kamu dan insya-Allah kamu akan menggunakannya sebaik mungkin. Itu sahaja daripada Abi. Wallahu a'lam. Terima kasih. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.